السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan tak ambil nasi tuan-tuan kan? Falung ambil. Tak ambil dulu tuan-tuan. Ambil lah. Habis ni tuan-tuan. Kau nak ambil dulu pun tak apa. Bualan motor. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di perang Uhud. Pada perjumpaan 2 minggu lepas, kita sebut bagaimana Nabi dengan para sahabat bersedia untuk menghadapi pasukan musuh yang datang daripada Mekah. Ceritanya bila pasukan Quraisy, mereka rasa sakit hati, mereka rasa marah dan mereka dendam. Mereka kalah dalam peperangan Badar. Jadi diperkumpulkan tentera, lebih kurang hampir setahun diperkumpulkan kekuatan. Mula-mula diperkumpul, mereka dapat 1,500 dinar. 1,500 dinar ni kalau duit kita ni hampir 2 juta ringgit. Mereka berjaya kumpulkan dalam masa setahun 1,500 dinar. Dan mereka berjaya menghimpunkan 1,000 ekor unta. Mula-mula mereka kumpul. Itu mula-mula. Jadi mereka nak lawan. Maka turun ayat Quran kan, walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir ini menginfakkan harta dia. Banyak tu, 1,000 ekor unta, 1,500 dinar, hampir 2 juta. Kenapa orang kafir ni infakkan harta dia? Liyasuddu an sabilillah, sebab nak menghalang manusia daripada jalan Allah. Fasayunfiqunaha, kata Allah. Ya, mereka akan infakkan. Gitulah sepanjang orang yang musuh Islam, dia akan menginfakkan harta dia untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Kemudian summa takunu hasratan alaihim. Dan kata Allah, orang yang menginfakkan harta dia untuk menghalang manusia daripada jalan Allah akan menjadi penyesalan bagi mereka. Summa yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Hujung dia kalah. Boleh jadi dia menang saat, tapi hujung dia kalah. Hujung dia hancur. Baik, kemudian dia berkumpul. Sampai dah setahun dia dapat kumpul tentera 3,000 tentera dan 3,000 unta. 3,000 tentera dan 3,000 unta. 2,800 semua naik unta. 2,800 naik unta. Lagi 200 unta spare. Banyaklah dibawa. Dan mereka ada 200 tentera berkuda. Dan ada 700 tentera yang lengkap dengan pakaian besi. Lengkap. Daripada atas ke bawah. Pakaian besi macam tuan-tuan tengok dalam filem tu. Lama dah tu. Sebelum zaman Nabi tuan-tuan dah ada dah. Sebelum apa? Before Christ. Sebelum tahun Masih dah ada dah baju besi berantai tu. Jadi mereka ada 700 pasukan yang pakai baju besi. Jadi mereka pun bergerak terus. Mereka menyerang Nabi SAW. Sama perang Badar, mereka yang pergi serang. Perang Uhud pun sama, mereka pergi serang. Mereka serang daripada Mekah. Mereka bergerak dan mereka bersama dengan 15 orang perempuan, diketuai oleh Hindun binti Utbah. Dia masuk Islam kemudian, isteri Abu Sufyan. Jadi mereka pun bergerak. Bila sampai di Abwa, Hindun binti Utbah kata, mari kita gali kubur untuk Muhammad. Mereka yakin mereka menang lah. Tapi orang tak setuju, takut kalah. Mereka tak setuju dengan pandangan Hindun binti Utbah. Mereka teruskan sampailah mereka sampai di Bukit Uhud. Bukit Uhud ni jarak dia dengan Madinah lebih kurang dalam 15 km, lebih kurang. Mana dia dekat sangat dah tu dengan Madinah. Mereka sampai, mereka tak berani nak serang Madinah terus. Mereka pun tak berani nak serang terus. Jadi mereka sampai di Uhud. Maka mereka berkemah di satu tempat yang bernama Ainain. Kita sebut dah sebelum ni, Ainain. Mereka berkemah di situ, berkubur dekat dengan Bukit Uhud.
Kemudian kita dah bincang dah bagaimana Nabi dengan para sahabat standby. Mereka sentiasa berjaga-jaga di pintu gerbang. Malah ada 3 sahabat Nabi yang tak lekang di depan pintu Nabi. Mereka jaga Nabi, takut musuh datang mengejut. Iaitu siapa? Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Hudair. Tunggu. Kemudian Nabi SAW pun berbincang dengan para sahabat. Nak buat apa? Sebelum tu Nabi bermimpi. Pada malam Jumaat Nabi bermimpi. Esok Jumaat Nabi mimpi. Yang mana Nabi mimpi tengok ada beberapa lembu yang disembelih. Kemudian Nabi tengok pedang Nabi. Dalam mimpi Nabi tengok pedang Nabi ada yang sumbing sikit. Kemudian Nabi SAW tengok Nabi memasukkan tangan Nabi di dalam baju besi. Maka Nabi takwil, beberapa lembu yang disembelih sahabat Nabi yang terkorban. Ya, betul. Sahabat Nabi terkorban ada 75. Lebih kurang lah yang syahid. Kemudian Nabi tengok pedang Nabi SAW yang sumbing. Nabi tahu Ahlul Bait dia ada yang terkorban. Ahlul Bait Nabi tuan-tuan yang Nabi cukup sayangnya, Hamzah. Nabi cukup sayang dia. Tapi Nabi ni bukanlah kronism. Walaupun Hamzah Nabi cukup sayang, Hamzah lah paling duduk depan sekali. Nabi sayang Ali bin Abi Talib, tapi Ali duduk depan. Ni semua pahlawan-pahlawan yang handal lah tuan-tuan. Di medan perang ni tidak ada setanding dengan 2 orang ni, hebat. Baik, jadi tuan-tuan, Hamzah pergi ke depan. Nabi tahulah akan ada yang terkorban di kalangan Ahlul Bait dia. Kemudian Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam besi. Nabi takwil, yang terbaik adalah bertahan di dalam kota Madinah. Baju besi itu Nabi takwil sebagai kota Madinah, tempat yang kukuh. Kemudian Nabi pun bincang dengan para sahabat esok. Bincang dengan para sahabat apa nak buat. Maka Nabi berpandangan supaya bertahan di dalam kota Madinah, sebab musuh takut nak serang. Dia berhenti 15 km di mana? Di Uhud. Dia duduk di Ainan. Dia pun nak serang teragak-agak, walaupun dia kekuatan dia sangat besar, 3,000. Nabi dengan para sahabat ada 1,000 ya tuan-tuan. Dalam kota Madinah tu 1,000. Maka Nabi kita bertahan dalam kota Madinah. Kalau dia main serang, kita lawan. Maka orang perempuan boleh duduk di atas rumah, boleh lemparkan mereka dengan batu ataupun panah, duduk di atas, mereka serang masuk. Ini pandangan Nabi SAW dan dipersetujui oleh ramai orang yang berusia, yang tua. Dan pandangan Nabi ini disokong kuat oleh ketua munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia sokong bukan pasal dia suka pada cadangan Nabi tu. Pasal kalau tunggu musuh serang, senang nak menyorok dalam rumah, tak payah perang. Senang nak lari daripada berperang. Itu yang dia sokong sangat-sangat tu. Sebab senang menyorok, tak payah nak lawan. Orang bergantau, aku duduk dalam rumah. Tapi ada di kalangan sahabat Nabi yang tak sempat menyertai dalam perang Badar. Dia meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami selalu berdoa hari ini tiba, hari yang mana nak membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari nak berjuang dengan dia. Bila tuan-tuan cinta sesuatu, orang kalau cinta pada seseorang kan, lautan api sanggup ku redah, betul tak? Pasal apa? Nak buktikan kecintaan tu. Tengok orang buat Taj Mahal tu kan. Pasal nak buktikan kecintaan ni. Masa perang ni nak buktikan kecintaan kepada Allah dan agama dia. Nak buktikan sungguh. Itu yang dia nak sangat. Masa nak buktikan. Orang yang apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Taala beli daripada orang beriman jiwa dan harta mereka. Apa bayaran dia? Syurga. Ini masa dia. Tu dia wahai Rasulullah, kami doa masa ni tiba. Dan sekarang sudah tiba. Keluarlah wahai Rasulullah, kita bertemu dengan mereka di sana Badar. Bukan jauh dah tu. Jadi supaya mereka tidak mengatakan kita orang yang penakut. Kemudian pandangan ini disokong lagi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, pak zara Nabi lah. Walaupun dia pak zara Nabi, umur sebaya, umur sama. Jadi Hamzah kata, wahai Rasulullah, keluar. Hamzah paling bersemangat sekali supaya keluar, sebab tak mau nanti musuh kata takut. Hamzah ni berani orang dia. Jadi bila Nabi SAW tengok Hamzah yang paling sungguh-sungguh lah, maka Nabi buat keputusan ikut pandangan majoriti. Nabi ikut pandangan majoriti. Ini kita kata wa amruhum syura bainahum. Itu perintah Allah. Urusan kamu bersama umatmu, bersama sahabatmu, ini bermesyuarat. Maka Nabi terima. Kemudian pada ni bincang pada pagi Jumaat. Perang esok hari Sabtu. Yang ni masa 7 Syawal. Maka waktu Jumaat Nabi bagi khutbah, Nabi bagi semangat kat mereka supaya sabar dan berani.
Habis je sembahyang Jumaat, Nabi dah pakai apa? Baju besi. Nabi pakai 2 lapis, nanti disebut. Dah 2 lapis tu, pakai 2 lapis baju besi. Kemudian bila Nabi dah pakai baju besi, masa ni sahabat sama-sama bincang. Boleh jadi kita dah paksa Nabi ni. Sahabat masa ni rasa bersalah. Patutnya kita terima pandangan Nabi. Sebenarnya sahabat sangka Nabi bagi pandangan, sahabat bagi pandangan. Bila ramai pakat bagi pandangan, Nabi ikut pandangan sahabat sebab pandangan ramai. Jadi masa ni lah sahabat rasa bersalah, terutamanya Usaid bin Hudayr dengan Sa'ad bin Mu'az. Maka mereka sahabat pakat tunggu di depan rumah Nabi SAW. Nabi nak keluar. Masa Nabi keluar tu siap dengan baju besi lah. Maka sahabat pun kata, wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud untuk menentangmu. Kami bagi pandangan, sekadar bagi pandangan. Kalaulah kamu berkehendak, ni sahabat beradab tuan-tuan, kalaulah kamu berkehendak untuk berkubu, bertahan dalam kota Madinah, lakukanlah. Nabi SAW kata apa? Tidak layak bagi seorang Nabi bila dah pakai baju besi dia buka balik. Ni prinsip atau marwah. Sehinggalah Allah putuskan antara dia dengan musuh Islam. Jadi sahabat Nabi pun berangkat. Ni kita nak cerita ni tuan-tuan. Ini yang berangkat ke mana? Berangkatlah ke medan Uhud. Bila dia berangkat? Petang Jumaat 7 Syawal. Dia berangkat petang Jumaat 7 Syawal dia berangkat. Baik, kemudian baginda qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, yang kata mengarang, baginda membahagikan pasukannya menjadi 3 pasukan tentera. Yang pertama pasukan Muhajirin, yang benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi yang saya pernah sebut kat tuan-tuan yang sangat hebat lah. Bagaimana ketika Mus'ab duduk di Madinah, Nabi tengok Mus'ab, Nabi menangis kerana perjuangan dia. Orang tuan-tuan kalau kita menangis mengenangkan perjuangan dia, hebat lah. Tapi ini Nabi menangis mengenangkan perjuangan dia, kira hebat sungguh lah. Kerana Mus'ab bin Umair dia seorang pemuda yang handsome, sangat handsome, pemuda yang kaya, yang sangat wangi, pakaian yang indah-indah. Waktu di Mekah, bila dia jalan mana-mana semua orang akan tengok dia, pasal dia sangat handsome, pakaian dia sangat cantik, dia sangat wangi. Wangi dia tak ada kat orang lain, ada kat dia khusus. Jadi kalau dia main mana-mana tempat, orang akan perhatikan Mus'ab bin Umair kerana handsome dia, mewah dia dan wangi dia. Tapi dia telah beriman pada Nabi masa dia muda, kecil-kecil dia dah beriman pada Nabi SAW. Masa dia muda remaja lah dia beriman. Bila dia beriman, maka mak dia buang dia, mak dia halau dia, mak dia rampas segala kemewahan dia. Jadi dia halau daripada kaum dia. Daripada dia kaya, mewah, dia jadi miskin, dia jadi susah. Hidup dia sederhana. Pasal apa? Pasal dia beriman pada Nabi. Dia tinggal kemewahan, terpaksa bermusuh dengan mak dia dan kaum dia. Kerana mak dia tak mau, mak dia terbenci Rasulullah, benci pada Islam. Dia hormat mak dia juga kerana Allah Ta'ala suruh, tapi dia kekal dengan Islam dia. Jadi Mus'ab bin Umair ni bila Nabi tengok dia di Madinah, Nabi menangis dia. Pasal Nabi tengok di Madinah, tengok kulit Mus'ab yang tak macam dulu. Dulu kulit dia macam bayi tu, kulit dia halus, dia tak buat kerja berat, dia tak pergi perang, kulit halus lah. Tapi bila dah berjuang dengan Islam, tuan-tuan, banyak keluar, banyak berjihad di medan Allah. Jadi kulit dia nampak kulit orang yang berjuang, tuan-tuan. Kulit dia mula mungkin dah jadi kasar, tak macam dulu. Dulu dimanjakan. Kemudian nampak apa? Pakaian dia yang lusuh pakaian dia. Hadis ni disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun ada masa tu dengan Nabi. Sayyidina Ali, Rasulullah tengok Mus'ab pakaian yang lusuh, dan dah lah baju tu lusuh, ada lubang pula tu, berlubang. Dah berlubang. Mus'ab tampai dengan kulit. Miskin sungguh. Dia ambil kulit tampai baju dia. Bila Nabi tengok, menangis Nabi. Pasal Nabi kenangkan dia sangat mewah dulu. Tapi di Madinah bila bersama dengan Nabi SAW, hidup dia sangat sederhana. Menangis Nabi SAW tengok Mus'ab. Baik, jadi Mus'ab ni nanti dia syahid, tuan-tuan. Dalam perang ni dia syahid. Dan Nabi letak dia dalam apa? Lahat Nabi letak dia paling depan. Pasal dia hafal Quran, dia yang paling depan. Sampai dia masa dia syahid nanti pun Nabi menangis lagi. Dia tak menangisnya, tuan-tuan, sebab susahnya dia. Itu orang kata dia dah letakkan diri dia untuk membela agama Allah. Dia tak di situ. Jadi dunia dia nampak kecil di mata dia. Kan masa nak kebumikan Mus'ab lah yang dimaksudkan tu. Bila tarik apa, baju dia nak tutup kepala dia, nampak kaki. Nak tutup kaki, nampak kepala.
Maka tutup kepala, kaki tutup dengan daun. Mus'ab lah. Sa'ab bin Umar. Orang yang hebat lah tuan-tuan. Nabi boleh menangis kerana perjuangan dia. Baik, kemudian dan lagi satu sebelum saya lupa, Mus'ab lah orang yang berdakwah di Madinah sampai ramai masuk Islam. Dia tuan-tuan, jasa dia. Nabi hantar Mus'ab pergi dakwah, ramai masuk Islam. Jadi tuan-tuan, sebelum Nabi sampai ke kota Madinah tu, Mus'ab dah menislamkan majoriti orang Madinah. Mus'ab lah yang menyediakan Madinah untuk Nabi sampai sebagai pemimpin kota Madinah. Okey, hebat sungguh lah Mus'ab ni tuan-tuan. Hebat sehebat-hebatnya. Dan dia syahid di medan Uhud. Baik, kemudian yang kedua, pasukan Aus yang benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Ini Aus. Kemudian pasukan Khazraj yang benderanya diserahkan kepada Hubab bin Munzir al-Jamuh. Kenapa Nabi buat macam ni? Supaya ada semangat tuan-tuan. Muhajirin bila duduk dengan pasukan Muhajirin, takkanlah kita Muhajirin kita nak kalah. Ada semangat patriotik sebenarnya. Itu yang disebut oleh Dr. Ali Jumaah, Mufti Mesir, bekas Mufti Mesir. Dia sebut kenapa Nabi bubuh ikut kaum, kadang-kadang kaum Aus, Khazraj, Muhajirin, kadang-kadang ikut suku, supaya apa? Ada semangat patriotik. Takkanlah kita Muhajirin kita nak menyerah sedangkan Aus tak menyerah. Begitu. Takkanlah Aus nak menyerah sedangkan Khazraj masih lagi berperang. Supaya ada semangat tuan-tuan, ada semangat mulia, semangat kemuliaan tuan-tuan. Begitu maksud dia, semangat patriotik. Tak salah pun tuan-tuan orang Malaysia, tuan-tuan sayang Malaysia, tak salah pun. Tapi janganlah sayang Malaysia sampai mengabaikan Islam, tu tak kena lah tuan-tuan. Islam memang suruh sayang negara tu. Tapi semua punca yang kita buat dalam hidup kita, ila rabbika muntahaha, semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu punca dia tuan-tuan. Hujung dia mesti sesuai dengan agama Allah. Kemudian tentera muslimin ini terdiri daripada 1,000 orang. 1,000 orang. Musuh tadi berapa? Musuh dah ada 3,000. Yang pakai baju besi lengkap 700. Naik unta semua, naik unta 2,800. Lagi 200 naik kuda. Baik, dan 50 orang adalah penunggang kuda. Ada yang kata ada 50 orang naik penunggang kuda. Pendapat yang lain kata sebenarnya dalam perang ni tak ada sahabat yang berkuda. Pandangan kata langsung tak ada. Pandangan yang paling kuat kata sebenarnya ada kuda, 2 saja. Kuda Nabi SAW dengan kuda Abu Burdah. Tak apalah tuan-tuan, riwayat ni. Nak ceritanya tuan-tuan jauh beza lah. Musuh ada 200 pasukan berkuda. Nabi dengan para sahabat, kalau ikut riwayat ni ada 50 orang lah. Beza ada hampir 4 kali ganda lah. Baik, Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutamanya dalam urusan mengimani sembahyang bersama orang-orang yang masih berada di Madinah. Namun kemudian dia juga dibenarkan untuk turut serta mula-mula. Kemudian dia nak pergi juga, walaupun dia buta, dia nak pergi perang juga. Semangat tuan-tuan. Tentera muslimin bergerak ke arah utara. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah berjalan di hadapan Rasulullah SAW sambil memakai baju besi. Depan Nabi Sa'ad bin Mu'az daripada Aus, satu lagi Sa'ad bin Ubadah daripada Khazraj, duduk depan Nabi SAW pakai baju besi. Baik, kemudian setelah melalui Saniyatil Wada', jadi tuan-tuan yang pakai baju besi apa ramai? 100. Musuh apa ramai? 700. Musuh 700 baju besi lengkap. Adapun tentera Nabi SAW daripada 1,000 hanya 100 saja pakai baju besi. Pasal apa yang lain tak ada? Susah lah tuan-tuan. Pasal susah itu saja. Pasal susah. Baik, tak ada benda tu tuan-tuan. Tapi walaupun tak ada, tetap pergi tuan-tuan, bersemangat. Setelah melalui Saniyatul Wada', baik, kemudian setelah melalui Saniyatul Wada', daripada kejauhan kelihatan satu pasukan yang lengkap bersenjata. Saniyatul Wada' ni satu tempat gerbang Madinah. Yang kata tala'al badru alaina min Saniyatil Wada' wajaba syukru alaina bad'a lillahi da. Ada kan nasyid tu? Itu nasyid waktu dia nampak Nabi balik daripada perang Tabuk. Ada yang kata Nabi datang berhijrah. Tala'al badru alaina, nasyid tu. Baik, ini tempat dia. Waktu Nabi lepas je tempat Saniyatul Wada' ni, maksud nak keluar pada Madinah ni, Nabi nampak ada satu pasukan lengkap yang bersenjata. Tak tahu mai pada mana pasukan ni, lengkap bersenjata. Baik, Rasulullah SAW dimaklumkan bahawa yang kelihatan itu adalah orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu Khazraj.
Rupanya itu orang Yahudi yang menjadi sekutu Khazraj, yang ni Qainuqa, Bani Qainuqa. Mereka pakai lengkap senjata. Saya dah sebut, kalau Yahudi ni dia punya senjata lengkap. Sebab di Madinah, orang Yahudi yang kontrol ekonomi Madinah. Orang Yahudi lah pembuat hiasan, orang Yahudi lah yang buat baju besi, orang Yahudi lah yang buat senjata. Mereka memang pakar buat senjata, pakaian lengkap. Mereka ingin ikut serta dalam perangan melawan orang musyrik. Yang ni orang Yahudi ni dia bagus sikit lah, dia ada semangat patriotik. Dia tak beriman, tapi kerana ni kota Madinah, ni kota kita, seperti mana dalam piagam Madinah, dah ada piagam Madinah, bila Madinah diserang, wajib kepada semua orang Yahudi mempertahankan. Sama lah bila Malaysia diserang, wajib pada semua kaum, bukan satu kaum ni, semua wajib bersama-sama mempertahankan negara, tuan-tuan. Baik, kemudian itu perjanjian dia. Kalau Madinah diserang, wajib sama-sama mempertahankan Madinah. Kemudian mereka ingin ikut serta dalam perangan melawan orang musyrik. Baginda bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Nabi tanya dulu, masuk Islam ke belum? Masuk Islam ke belum? Setelah diketahui ternyata mereka belum masuk Islam, maka baginda menolak untuk minta bantuan kepada orang-orang kafir untuk merangi orang musyrik. Ini prinsip dia. Bila Nabi tahu, mereka belum masuk Islam, maka Nabi tak benarkan. Sebab apa Nabi sebut? Kami tidak memohon bantuan orang kafir ataupun orang kafir untuk mengalahkan orang yang kafir. Tak perlu. Kami tak minta. Kalau nak join juga masuk Islam. Itu yang ada hadis tu, yang Ushairim tu. Ushairim ni dia antara orang yang paling lambat masuk Islam. Orang ramai masuk Islam, awal dia masuk lambat. Ushairim ni pun sama, dia daripada suku Aus. Dia nak ikut Nabi perang, Nabi kata tak boleh. Nabi sebut pada Ushairim, kami tidak minta bantuan orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Itu prinsip Islam. Apatah lagi kita minta bantuan kafir untuk mengalahkan orang Islam, lagilah haram, tuan-tuan. Ni menggunakan orang kafir mengalahkan orang kafir pun Nabi tak mau. Jadi Nabi sebut macam tu. Tapi Ushairim ni dia semangat, dia nak ikut juga. Macam Yahudi ni, bila Nabi sebut, jadi dia pun balik lah. Walaupun dia dah lengkap senjata, Nabi kata kami tak gunakan orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Baik, jadi tuan-tuan, Ushairim ni walaupun Nabi larang, dia ikut juga. Jalan lagi. Bila Nabi berhenti berehat, dia cakap lagi, wahai Rasulullah, izinkan saya berperang, saya nak pertahankan kota Madinah. Nabi kata tak boleh, kami tidak meminta bantuan kafir untuk mengalahkan kafir, kami tak perlu. Kemudian jalan lagi, sampai kali ketiga tu dia pujuk kat Nabi. Ushairim ni dia memang nak perang semua. Kalau kita tak perang lah, sonok tidak kan, sonok lah duduk rumah tidur. Nabi ni tak, tuan-tuan, dia nak perang. Maka Nabi pun sebut kat dia, aslim summa qatil, masuklah Islam kemudian berperanglah. Hadis ni tu kena faham tu. Banyak orientalis, orang yang musuh dengan Islam, dia guna ayat ni, hadis ni, nak kata Islam ni ganas. Nampak tak? Masuk Islam kemudian pergi bunuh orang. Nampak ni apa Nabi suruh ni? Masuk Islam kemudian pergi bunuh orang. Hadis tu bukan cerita lagu tu. Itu yang kena tahu, asbabul wurudul hadis, kena tahu sebab apa Nabi sebut hadis tu. Macam tuan-tuan berbekam lah. Bekam tu bagus, tapi Nabi masa muda Nabi tak berbekam. Bila Nabi dah berusia, Nabi dah mula rasa apa? Sudah pening sikit, berat, maka Nabi berbekam. Siapa yang rasa berat, kepala dia pening, sunat dia berbekam. Tapi kalau sihat tak ada apa, saja nak bekam. Dia tak digalakkan, tuan-tuan, sebab dah sekali bekam, nanti dia selalunya dia nak bekam lagi. Dia ada sebab di sebalik dia. Gitulah. Nabi berubat pasal apa? Nabi pernah berubat kan? Pasal Nabi sakit lah. Bukanlah bila Nabi makan ubat, kita pun makan ubat selalu. Dia Nabi pakai baju ni, Nabi pakai baju besi. Jangan pula tuan-tuan esok mau pakai baju besi, kerung-kerang main Masjid Rahmaniah. Pasal apa? Nabi hangpa tak tahu ke Nabi pakai baju besi? Betul lah Nabi pakai baju besi, tapi Nabi pakai pasal perang. Kena tahu cerita di sebalik dia. Nabi sebut hadis ni supaya apa? Kalau betul nak bersama dengan Nabi, mempertahankan kota Nabi, masuk Islam dulu, boleh berperang dengan Nabi. Dia pun masuk Islam, dia perang dan dia mati syahid. Masuk Islam dan perang, mati syahid. Nabi pun kata dia ni buat baik sikit tapi dapat pahala yang besar. Yalah, mati syahid dengan pahala besar. Baik, kemudian jadi Nabi tak maulah, Nabi tak izinkan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setibanya di satu tempat yang tersebut Asy-Syekhani, baginda mula membentuk pasukan, dan di antara langkah yang dibuat oleh baginda
ialah menolak mana-mana anggota tentera yang usianya terlalu muda dan dianggap belum mampu terjun ke kancah perang. Ada yang ikut muda. Bila sampai di satu tempat yang disebut sebagai Al-Shaykhani, sampai di Al-Shaykhani, Nabi masa ni nak buat saringan. Muda sangat Nabi tak bagi. Tapi dia punya semangat tuan-tuan. Dia bersemangat sungguh. Masa ni Nabi kena buat saringan. Yang muda Nabi suruh balik dululah. Antaranya Nabi apa? Ditolak penyertaannya adalah Abdullah bin Umar, yakni anak Sayyidina Umar tu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Harisah, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Am bin Hamz, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri yang tuan-tuan selalu dengar, dia antara sahabat Nabi yang banyak menyampaikan hadis. So tuan-tuan dengar Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri dia lah. Kemudian dan Sa'ad bin Habbah. Di antara mereka ini pula nama dia Al-Barra bin Azib. Tetapi Imam Bukhari menyebut bahawa dia syahid di medan Uhud. Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi yang mustajab doa dia. Bukan Al-Barra bin Azib. Bagi Raif bin Khadij, bagi Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundab. Dua ni muda juga, umur 15 tahun. Rafi' bin Khadij dengan Samurah bin Jundab, mereka dibenarkan untuk turut serta di dalam perangan ini sekalipun usia masih terlalu muda lagi. Tapi kenapa dua ni lepas? Yang lain tak lepas. Tapi Rafi' bin Khadij dengan Samurah bin Jundab lepas. Punca dia sebab Rafi' bin Khadij dibenarkan kerana mahir melepaskan panah. Dia pandai panah, dia mahir. Jadi Nabi benarkan. Kemudian mereka mengetahui bahawa Rafi' dibenarkan, Samurah mengetahui Rafi' dibenarkan untuk turut serta, maka Samurah membantah dengan berkata, aku lebih kuat daripada Rafi' kerana aku pernah mengalahkannya. Semangat nak perang ni. Kalau yang hak munafik tadi tu, Abdullah bin Ubay, dia lagi tak mau perang. Hati masalah, tak beriman. Yang ni hati ada iman, dia nak sungguh perang. Nabi suruh dia balik, tapi dia kata tak. Kalau Rafi' bin Khadij boleh, saya mesti boleh. Sebab saya kalau bergusti ni kita nak jatuhkan lawan yang siapa lagi kuat badan. Kata Samurah, saya pernah mengalahkan dia. Punya semangat nak berjihad tu. Kemudian perkara ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka baginda merintahkan agar keduanya bergelut di hadapan Nabi. Nabi suruh bergusti depan Nabi. Gusti ni bukan tubuh, bergelut tuan-tuan, wrestling nak menjatuhkan orang. Macam tuan-tuan tengok UFC tu, Khabib Nurmagomedov tu, Khabib Islam Makhachev. Kenapa dia perkuat? Sebab dia boleh wrestling. Wrestling itu penting tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bertinju, tapi kalau tuan-tuan jumpa orang yang boleh wrestling, tinju pun out tuan-tuan. Dia bagi tuan-tuan jatuh, dia kunci out itulah antara benda yang paling efektif tuan-tuan dalam dunia mempertahankan diri ni. Wrestling, jiu-jitsu Brazil tu kan, kunci itu memang sangat-sangat efektif lah. Tuan-tuan boleh tengok macam mana orang lawan di street fighting kan. Kalau lawan dengan wrestling, jiu-jitsu ni, sekali dia tangkap, dia bagi jatuh, habis. Memang habis. Dia kunci je tuan-tuan, saya pingsan tak pun mati gila tuan-tuan, tak pun patah tuan-tuan. Ini wrestling dah ada lama dah. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau sekadar nak bertinju, kalau nak bertinju tak apalah. Tinju tu dia ada rule dia, betul? Boleh dah bertinju. Tapi kalau dekat street fighting, orang bukan bertinju, orang pakai nak bagi jatuh. Semua seni orang pakai. Tinju dia ada rule dia. Baik. Kemudian jadi bergusti. Keduanya bergelut di hadapan Nabi dan ternyata Samurah dapat mengalahkan Rafi', maka dia pun dibenarkan untuk turut serta bersama pasukan tentera muslimin. Jadi Samurah berjaya menjatuhkan Rafi' bin Khadij. Jadi berlumba, dia bergelut nak jatuhkan kawan dan benamkan dia ke bumi ataupun kunci dia. Baik. Apabila hari telah petang, baginda berhenti di tempat itu lalu mendirikan sembahyang maghrib, kemudian isyak bersama seluruh tentera. Ni bila ni tuan-tuan? Hari Jumaat malam Sabtu, esok nak perang. Jadi apabila hari telah petang, baginda berhenti di tempat itu lalu mendirikan sembahyang maghrib, kemudian isyak bersama seluruh tentera muslimin. Kemudian baginda menetapkan untuk tetap berada di situ. Baginda memilih 50 orang yang berjaga-jaga dan berkeliling di tempat itu. Zakwan bin Abdul Qais pula ditugaskan untuk menjadi penjaga baginda secara khusus. Jadi Nabi tugaskan 50 orang untuk jaga kawasan tu. Nak ceritanya tuan-tuan, sebagai manusia kena ada usaha, kena ada perancangan. Nabi tak kata kat sahabat, tak apa kita tidur semua, kita tawakal daripada Allah, malaikat jaga kita. Tak. Malaikat urusan manusia tuan-tuan, kita kena usaha. Kita kena usaha sekadar mana yang kita boleh.
Rezeki siapa yang bagi? Rezeki Allah yang bagi. Tapi kena usaha tuan. Kena usaha. Kita tak nafikan ada rezeki yang kita tak usaha. Orang main hantar daging korban, kita tak usaha dapat. Ada. Tapi tak disebabkan ada rezeki yang kita dapat tak diusaha, kita tak perlu usaha. Betul tak tuan? Orang rumah, orang perempuan kadang ada isteri yang tak ada, dia tak usaha pun, suami dia yang bagi nafkah semua, dia tak usaha pun. Boleh jadi orang perempuan yang tak bekerja, ada. Dalam hidup kita ni ada rezeki yang begitu tuan-tuan, yang kita usaha dan kita tak usaha. Tapi usaha mencari rezeki memang wajib, dan itulah core dia, itulah yang utama. Yang tak usaha tu tak banyak pun, sampingan je. Kebanyakannya tuan-tuan daripada usaha. Tu dalam Quran sebut fa idza qadaitumus salat fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Habis main Jumaat, bertebaranlah mencari rezeki. Tidak, carilah rezeki. Allah Taala pun suruh. Sebab tu tuan-tuan tengok, hatta haiwan pun tuan-tuan, haiwan cari rezeki tuan-tuan. Haiwan cari rezeki. Allah jadikan manusia, malaikat tak perlu, pasal malaikat tak makan tak minum. Haiwan tuan-tuan cari rezeki. Singa, tengok National Geographic tu, punya susah nak cari makan, betul tak? Kadang-kadang mati kena tanduk dengan apa? Dengan seladang. Kadang-kadang mati kena tendang dengan zirafah. Ada. Susah cari rezeki, kena cari rezeki lah. Antara binatang yang cukup cari rezeki, binatang apa? Semut. Semut bukan nampak mata dia buta, semut. Tapi semut ni tak pernah berhenti bekerja. Pasal tak pernah berhenti bekerja. Itu yang Arab kata rajin macam semut. Semut tak pernah berhenti bekerja. Tuan-tuan pernah tengok semut tidur? Tak pernah tengok semut tidur. Dia bekerja siang malam tuan-tuan. Nampak tak? Belajar pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maksudnya kita makhluk yang terikat dengan sebab dan musabab. Betul tak? Tu Allah memuji Iskandar Zulkarnain. Baik, kemudian pembelotan Abdullah bin Ubay dan rakannya. Ni Abdullah bin Ubay dia buat pangai dah. Mula dia ikut. Dia sebab nak bagi semangat tentera Islam ni lemah, jahat. Dia lah munafik. Duduk dalam barisan Islam, tapi gerak kerja, lidah, perkataan menghancurkan Islam dengan umat dia. Inilah masalah, musuh dalam selimut. Sebab tu munafik di akhirat tempat dia lebih teruk pada orang yang kafir. Sebab dia jahat sejahat-jahatnya. Duduk dalam Islam merosakkan akidah Islam, duduk dalam Islam merosakkan syariat Allah, duduk dalam Islam bawa ajaran yang bercanggah dengan akidah Islam. Ini munafik, bahaya tuan-tuan. Dan Quran sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu duduk di bawah kerak neraka, bawah sekali. Pasal apa? Pasal jahat. Memang jahat, bawa masalah. Dan dah banyak tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana pertemuan kejatuhan Islam. Dalam banyak peperangan dulu, kini dan selamanya, ada saja munafik-munafik pembelok ni tuan-tuan. Dan keberadaan dia menghancurkan Islam dan umat dia. Baik, kemudian tak apa, kita tengok Abdullah bin Ubay ni dan rakan-rakannya sesaat sebelum fajar menyingsing. Ni pagi bila ni? Pagi Sabtu tu nak perang tu. 8 Syawal tu nak perang lah. Ni tadi Jumaat 7 Syawal 3 Hijrah. Subuh hampir di sana, kedua-dua belah pihak telah dapat melihat sesama sendiri. Masa ni dah nampak Nabi dengan para sahabat dah nampak dah tentera musyrikin, Abu Sufyan and the gang dia. Dah nampak baik. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay membelot, tidak mahu turut serta. Masa tengok musuh ni, Abdullah bin Ubay tak mau perang. Padahal kita ingat Abdullah bin Ubay ni pengaruh dia agak besar. Pasal apa? Kalaulah Nabi SAW tak sampai ke kota Madinah, orang dah sepakat nak lantik Abdullah bin Ubay jadi pemimpin kota Madinah. Ketika Aus dan Khazraj dah berdamai, mereka sepakat nak lantik dia. Tapi disebabkan ramai Aus dan Khazraj masuk Islam, mereka melantik Nabi SAW. Tu yang dia sakit hati sangat tu, Abdullah bin Ubay. Jadi yang tu yang betul kan. 3 minit gitu tuan. Baik, kemudian jadi dia belot. Kenapa dia belot? Nak melemahkan pasukan Islam. Jahat tuan-tuan, jahat sungguh. Tidak mahu serta berjuang. Akibatnya tidak kurang daripada 1/3 anggota tentera muslimin yang menarik diri. Ada 1/3 tuan-tuan, 1/3 yang tarik diri. Dan majoritinya munafik. Munafik. Kemudian mereka berkata, ni masa ni kita tengok tuan, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib.
Nampak tuan-tuan, orang yang mana iman dia dalam hati dia kufur, kok mana pun nanti hujung dia nampak. Orang tak dapat nampak. Orang dalam hati ni buat kerja tak ikhlas, hujung dia nampak. Betul tak? Orang buat kerja tak ikhlas, semayang bukan kerana Allah, nampak tuan-tuan. Contoh semayang orang munafik. Macam mana nak tahu orang munafik? Dia malas semayang apa? Subuh dengan isyak. Nabi sebut. Pasal apa? Subuh nak tidur malam. Subuh nak tidur, nak bangun pagi bukan senang. Pasal apa? Dia bukan beriman pada Allah, dia pura-pura Itu je susah tu. Kalau orang yang beriman, jangan kata subuh. Dia tahajud pun dia nikmat. Betul tak? Tahajud pun nikmat pasal dia ada iman. Nikmat dia bermunajat, berbisik dengan Allah. Bila tak ada iman, subuh tu malas. Isyak tu Nabi sebut paling berat, isyak dengan subuh. Dan Allah Ta'ala sebut, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Nampak? Bila dalam hati tu dah kotor, tak beriman, bila pergi semayang, nak semayang malas. Habis tu kenapa dia semangat kat semayang? Yura'unan nas, nak menunjuk kat orang nak tunjuk yang dia semayang, padahal hati tak beriman. Baik. Kemudian jadi dia belot, dan dia alasan ni, ini tujuan ni. Mereka berkata, kita tidak tahu atas dasar apa kita merangi diri sendiri. Dia berkata, buat apa kita nak merangi diri sendiri? Sebab apa? Kalau ikut pandangan Nabi SAW yang awal, Nabi berpandangan supaya apa? Supaya jangan kita duduk di kota Madinah. Supaya apa? Orang kafir nak masuk, nak serang pun tak agak-agak. Jadi kita bertahan dalam kota Madinah. Boleh jadi orang kafir dia penduduk beberapa hari, dia jadi tak berani nak serang, dia pun balik. Tak jadi perang. Bukan nak digalakkan perang sangat. Baik. Kemudian itu Abdullah bin Ubay suka pandangan ni. Kita duduk Madinah sudah, dia perserang pun kita lawan. Baik. Padahal musuh dah mai dah ni kat pintu gerbang, dah mai dah. Nanti kita akan sebut tuan-tuan, masa dah berhadapan pun bukan Nabi yang mula, depa mula dulu. Kalau masa berdepan pun depa tak mulakan perang, depa duduk melangut dia kat situ, kita takkan serang. Kan dia duduk melangut dia ambil pergi kat depa. Tapi waktu Nabi datang, depa yang mula dulu. Depa mula dulu mencabar sehingga jadinya berperang. Bagaimana Islam sangat-sangat tak mau perang, tak mau berbunuh-bunuhan walaupun sesama manusia selain agama, pasti ada yang terbunuh. Ini satu kerugian bagi anak Adam. Betul, anak Adam yang syaitan memang nak masukkan anak Adam dalam neraka dengan kufur ke, dengan sesat ke, memang nak masuk pun. Tu Nabi nak elak sungguh. Jadi Allah bin Ubay kata, kalau ikut pandangan awal tu, dan dia bersetuju dengan pandangan Nabi tu. Pasal apa? Kalau kita duduk Madinah, dia pun tak serang, biar dia pun balik, kita pun tak payah perang. Tapi kalau dia berserang, kita lawan. Jadi Allah bin Ubay kata, kalau kita keluar ni seolah-olah kita yang cari penyakit. Macam itulah bahasa dia tu. Ni kita nak cari penyakit pasal apa? Kalau bahasa moden kita lah, nak cari penyakit pasal apa? Ni kalau bahasa dulu, kita tidak tahu atas dasar apa kita merangi diri sendiri. Ni ayat-ayat sedap sikit lah. Pasal apa kita nak merangi diri sendiri? Pasal apa kita nak menghancurkan diri kita sendiri? Pasal apa kita keluar ke tempat ni? Gitulah. Ni dia nak hilangkan keyakinan sahabat Nabi, tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan. Oh, panjang tuan-tuan. Kita berhenti sini ya tuan-tuan. Panjang. Dia punya perenggan dia sangat panjang. Ni kalau baca lagi lajak sampai 10 minit Habis tuan, akan datang kita cerita bagaimana Abdullah bin Ubay memperdayakan, dan yang ikut ni majoritinya munafik lah. Jadi sahabat boleh kenal munafik ni semua ni, inilah musuh dalam selimut. Bagus juga jadi lagu ni supaya kita tahu, berhati-hati yang hak lagu ni, berhati-hati. Ni bahaya yang Abdullah bin Ubay dan ikut Abdullah bin Ubay. Ini kenal dah munafik ni. Liyamizallahu al-khabisa minat tayyib, supaya Allah membezakan yang mana yang buruk, yang mana yang jahat, buruk, hina dan jijik daripada yang baik. Inilah kadang peristiwa-peristiwa lagu ni nampak pengkhianat. Habis tuan-tuan. Saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'al muslimin wa muslimat min wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.